Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi 24 Disember 2021. Bersama saya Faris Izzat Syarudin. Dan saya Nurul Hidayah Nawai. Berikut paparan utama malam ini. Kerajaan sumbang RM10,000 kepada waris bagi setiap ahli keluarga yang terkorban akibat banjir. Sesi Persekolahan Penggal 3 2021-2022 ditangguh seminggu susulan banjir. Saudara, itu tadi visual penduduk Taman Seri Muda Shah Alam Selangor membersihkan rumah masing-masing selepas banjir surut hari ini. Semoga urusan penduduk terjejas banjir dipermudahkan. Simpati dan doa kami, keluarga Malaysia, sentiasa bersama anda. Satu lagi bantuan untuk penduduk terjejas banjir diumumkan hari ini. Bantuan kepada waris bagi setiap ahli keluarga yang meninggal dunia akibat bencana banjir dinaikkan kepada RM10,000. Bagi memastikan sumbangan sampai segera, Perdana Menteri sendiri akan mendapatkan senarai nama penduduk yang terkorban daripada Pusat Bencana Daerah. Ya, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga mengulangi bantuan RM1,000 yang diumumkan sebelum ini akan dibayar dengan kadar segera kepada penduduk terjejas banjir. Bayaran dibuat sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan saya juga mengarahkan supaya dipermudahkan urusan untuk pembayaran. Bagi mereka yang berpindah, data tentang mereka telah pun ada. Waktu mereka masuk, mereka telah mendaftar sebagai mangsa banjir yang berpindah. Jadi gunakan data itu untuk membuat bayaran. Jadi tak perlulah nak minta mereka isi borang dan sebagainya. Perdana Menteri melawat penduduk terjejas banjir di PPS Sekolah Kebangsaan Bukit Piatu di Bentong, Pahang. Beliau turut memaklumkan Kerajaan Negeri Pahang akan menyalurkan RM5,000 kepada waris mangsa korban banjir. Bagi membantu negeri yang teruk terjejas banjir pula, kerajaan memperuntukkan RM50 juta kepada Pahang dan Selangor. Manakala bagi negeri-negeri yang turut terkesan banjir, peruntukan yang disalur berdasarkan kerosakan yang berlaku. Menerusi tinjauan udara, Perdana Menteri melihat secara jelas kawasan-kawasan yang terjejas banjir dan terputus hubungan jalan darat. Justru beliau mahu bantuan segera disalurkan ke kawasan-kawasan berkenaan. Pada masa sama, Kementerian Alam Sekitar dan Air juga diarah untuk membantu Pahang dan Selangor untuk mengepam air bertakung di kawasan terjejas. KASA juga melalui JPS akan memulakan operasi meluruskan sungai untuk mempercepatkan air itu mengalir supaya lebih cepat surut dan sebagainya. Kita akan membina benteng setinggi 4 meter di kawasan-kawasan tempat air tergenang in case jika ada berlaku second wave ataupun gelombang kedua. Jadi kita dah prepare daripada awal, mana kita tinggikan benteng. Kementerian Tenaga dan Sumber Asli juga akan mempergiat strategi liputan hijau bagi memperbanyakkan kawasan hutan dan tanaman yang menyerap hujan dari hulu ke hilir. Datuk Seri Ismail Sabri berpuas hati dengan pengurusan Kerajaan Negeri Pahang menangani bencana banjir.
Perdana Menteri turut mengarahkan menteri-menteri kabinet yang sedang bercuti dan merancang untuk bercuti membatalkan percutian masing-masing bagi membantu menyelesaikan masalah penduduk terjejas banjir. Saya harap mereka yang masih belum bercuti dan sebagainya batalkan percutian masing-masing sehingga selesai semua masalah banjir. Mana yang ada di luar negara, yang ada penerbangan balik segera. Supaya kita bersama-sama dengan rakyat yang sedang kesusahan. Perdana Menteri sendiri membatalkan perbincangan dua hala Malaysia-Thailand yang dijadualkan hujung bulan ini di Bangkok. Baik, jumlah keseluruhan penduduk terjejas banjir setakat pukul 7 malam tadi 49,089 orang ditempatkan di 325 pusat pemindahan sementara PPS. Jumlah itu menurun 117 orang berbanding pukul 5 petang tadi. Menurut info bencana JKM, Pahang, Selangor dan Perak merekodkan penurunan. Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur pula kekal dari segi jumlah penduduk ditempatkan di PPS. Berikut statistik jumlah penduduk berlindung di PPS setakat 7 malam tadi. Saudara, paras air sungai di beberapa kawasan di Pahang menunjukkan peningkatan. Untuk perkembangan terkini, kita terus bersama wartawan Rozi Hanis Abdul Rahman. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Meskipun keadaan banjir di negeri Pahang secara keseluruhannya menunjukkan penurunan dari jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara, namun masih ada kawasan yang masih digenangi air banjir berikutan limpahan air dari hulu Sungai Pahang. Jadi untuk mengetahui status atau perkembangan terkini keadaan air sungai di Pahang, saya kini bersama dengan pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Pahang, Insinyur Muhammad Nurbidin. Terima kasih kerana sudi bersama dengan RTM. Jadi mungkin boleh kongsikan kepada penonton bagaimana keadaan terkini paras air sungai di negeri ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Rozi. JPS sebagai sebuah jabatan yang memberikan data paras air kepada BKOB negeri. Bilik gerakan kita telah dibuka bermula pada 18 hari bulan lalu dan sehingga ini kita sedang membuat pemantauan. Keadaan paras air kita bahagikan kepada 3 dari segi barang paling rendah, waspada, amaran dan terus bahaya yang paling tinggi. Daripada 13 stesen paras air yang kita sukat, keadaan paras air pada umumnya di bahagian hulu telah berada pada keadaan normal. Keadaan paras air di bahagian hilir yang bermula daripada Lubuk Paku, Cenor dan seterusnya Paloh Hinai masih berada pada keadaan bahaya. Keadaan air mengalir daripada Lubuk Paku dan akan terus ke Paloh Hinai dan terus ke Bandar Pekan. Jadi ia akan mendatangkan bahaya kepada mereka yang tinggal di kawasan sekitar, kan? Betul. Kita jangkakan paras air di Paloh Hinai akan meningkat dalam masa 10 ke 12 jam dan juga paras air akan sampai ke Pekan dalam masa 20 jam lagi lah. Semaknanya kepada orang ramai yang berada di tepian sungai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada kerana air akan naik. Jadi boleh saya tahu apa tindakan oleh pihak JPS bagi menghadapi kemungkinan berlakunya gelombang kedua banjir di negeri ini? Okey, sebenarnya JPS dari masa kita memang melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan sungai, penjaringan parit dan sebagainya. Dan sesungguhnya dan in fact-nya pada tahun ini kita telah membelanjakan sebanyak 12 juta untuk kerja-kerja pembaikan termasuk pengaluran sungai, pembaikan parit dan sebagainya tadi yang melibatkan ke semua daerah di Pahang. Itu untuk jangka masa pendek. Manakala jangka masa panjang kita ada projek-projek tempatan banjir
yang sedang dilaksanakan sekarang ni projek tempatan banjir di Bandar Pekan Pasar 2. Kita ada projek tempatan banjir Sungai Belat dan seterusnya pada awal tahun depan kita akan laksanakan projek kita panggil tempatan banjir untuk fasa 2 dan fasa 3 di Kuantan dan juga rancangan tempatan banjir di Semantan di Temeloh. Baik, terima kasih di atas perkongsian itu tadi. Jadi untuk anda yang tinggal berhampiran dengan sungai dan juga kawasan-kawasan berisiko banjir, terus berada dalam keadaan berwaspada dan berhati-hati untuk kita menghadapi sebarang kemungkinan. Saya kira itu saja dapat saya kongsikan langsung dari Kuantan. Kita kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Rozi Hanis. Perkembangan banjir langsung dari Pahang. Baik, pelbagai pihak terus tampil menghulurkan sumbangan kepada penduduk terjejas banjir di Kelantan. Badan bukan kerajaan NGO terus memainkan peranan masing-masing bersama pihak keselamatan untuk membantu penduduk terjejas sama ada yang berpindah ke PPS atau di rumah. Wartawan Maisara Syafiin ada laporannya. Silakan. Terima kasih rakan tugas di studio. Saya kini berada di bilik gerakan Third Force Rantau Panjang Kelantan dan bersama saya ketika ini adalah salah seorang penyelaras Third Force Negeri Kelantan iaitu di bawah Yayasan Raja Syamri iaitu Puan Zaimah Raja Omar. Baik Puan, terima kasih kerana sudi bersama RTM hari ini. Puan, saya difahamkan NGO Puan banyak bekerjasama dengan pihak keselamatan bagi membantu penduduk terjejas banjir di daerah ini dan juga negeri Kelantan. Jadi, boleh Puan ceritakan sedikit apakah proses bantuan yang dibuat oleh pihak Puan? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya Tuan Zaimah binti Raja Omar, salah seorang penyelaras Third Force di negeri Kelantan yang bernaung di bawah Yayasan Raja Syamri. Okey, sebenarnya bantuan banjir ni kita agihkan lebih awal lah untuk mengelakkan kesukaran pihak kami sampaikan bantuan. Kita agihkan bahan asas lah seperti beras, sardin, gula, minyak dan beberapa bahan lagi lah. Dan beberapa hari yang lalu disebabkan air termenung, mangsa tak dapat keluar, jadi kita meminta bantuan pihak bomba, polis, APM untuk menyampaikan bantuan kepada mereka. Dan bantuan kita tidak hanya tertumpu di negeri Kelantan, khususnya Rantau Panjang dan Pasir Mas. Kita ada wakil di setiap daerah dan negeri di seluruh negara. Dan sekarang kita rancak membantu di Jerantut, Kuala Lipis, Ulu Langat, Shah Alam. Dan kami sentiasalah ada untuk membantu rakyat. Dan semua sumbangan kami ni adalah hasil dari sumbangan orang ramai melalui YRS iaitu Yayasan Raja Syamri. Baik Puan, saya juga difahamkan pihak Puan selain daripada membantu dari segi keperluan asas kepada penduduk terjejas banjir, pihak Puan juga turut membantu menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa. Ya, kami kebanyakan sukarelawan kami terlibat secara langsunglah bersama pihak berwajib dalam memberi maklumat, bekerjasama dan saya sendiri mengikuti tim penyelamat di Rantau Panjang untuk membantu pada mereka yang memerlukan. Dan kami hanya bukan sekadar membantu mangsa banjir. Sebenarnya dalam YRS kita mempunyai 10 kluster bantuan. Dan kami bergerak sepanjang tahun tanpa henti. Baik Puan, terima kasih kerana sudi bersama RTM hari ini. Baik, itu saja laporan saya. Kembali kepada rakan tugas di studio. Silakan. Baik, terima kasih Maisarah untuk perkembangan banjir langsung dari Kelantan. Saudara, walaupun banjir di Taman Sri Muda Shah Alam Selangor sudah surut, bantuan masih diterima penduduk. Badan bukan kerajaan, NGO kini menyasarkan bantuan meliputi makanan dan operasi pembersihan. Kita terus bersama wartawan Siti Nurul Husna Buhari di lokasi. Silakan Husna. Baiklah, terima kasih Faris dan dia di studio. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. 3 jam saya berada di sini. 3 jam itu cukup untuk saya menyaksikan apa yang sedang berlaku di kawasan yang dikatakan paling terjejas di Taman Sri Muda sejak petang tadi.
Usaha pembersihan sedang dilakukan oleh penduduk di kawasan ini ketika mana air telah pun surut sepenuhnya. Dan pada waktu ini juga dapat kita lihat sisa-sisa tinggalan banjir yang begitu banyak di atas jalan mana sahaja kita pergi, dan itulah yang akan menjadi tatapan mata anda di mana banyak sekali sisa-sisa tinggalan banjir di tepi jalan. Apapun kita harapkan ada pihak yang datang untuk membantu mereka dalam usaha pembersihan, tidak hanya memberikan makanan ataupun memberikan bantuan pakaian dan sebagainya. Bersama saya pada waktu ini tak lain tak bukan Pengerusi Pertubuhan Pusat Pemulihan dalam Komuniti PDK, Datuk Nur Syahbudin Monil. Datuk, mungkin Datuk boleh sentuh sedikit berkenaan dengan peranan NGO dalam membantu usaha pembersihan penduduk di kawasan ini. Okey, hari ini adalah hari yang ke-7 yang kita yang dah surut. Sebelum ini pihak kami, pertubuhan kami bersama-sama dengan NGO menggunakan bot untuk misi bantuan keluarkan mangsa, OKU dan warga emas yang kita bagi tumpuan penuh lah. Di mana pada hari ini apa yang kita lihat, kita perlukan kawan-kawan, rakan-rakan NGO ini tampil membantu masyarakat di sini untuk mengelakkan dari segi kesan wabak kat sini, penyakit lah. Mana sampah-sampah dan sarap ni perlu dikeluarkan. Tujuan pada hari ini juga kita akan mengumpul seramai yang mungkin untuk NGO, pertubuhan kami juga untuk membersihkan kawasan-kawasan ini. Dan kami juga sebenarnya dari semalam kita menyediakan satu lori tayar 10 untuk mengangkut. Dan disebabkan tempat ini yang luas, so saya mengharapkan semua penghuni-penghuni ini bersabar dan tenang dalam keadaan musibah ini, bahawa kita nampak dekat sini semua agensi bekerjasama sebenarnya. Jangan salah-salah anggap, tapi kita buat yang termampu. Mana kita akan NGO akan berkolaborasi bersama dengan agensi-agensi kerajaan membantu membersihkan kawasan. Kami memfokuskan kepada OKU dan warga emas yang duduk di rumah kesorangan dan yang memerlukan perubatan. Itu pun kita kena ambil tahu juga. Dan keperluan asas yang penting sekarang ini kita barang-barang pencucian lah. Pencucian dan makanan-makanan ringan saja untuk diorang untuk mengalas perut mereka. Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih Datuk. Itu yang dapat kita dengar. Mudah-mudahan peranan NGO dan juga semua agensi dapat membantu penduduk meringankan beban yang ditanggung mereka pada waktu ini. Saya Nurul Husna Bukhari, kita kembali bersama Faris dan juga dia di studio. Baik, terima kasih Husna untuk perkembangan banjir langsung dari Taman Seri Muda Shah Alam. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Operasi pembersihan pasca banjir perlu dilakukan segera bagi mengelak bau busuk serta penyakit berjangkit. Sehubungan itu, penduduk terjejas banjir di Hulu Langat Selangor mengharapkan lebih ramai tenaga dalam membantu kerja-kerja pasca banjir. Untuk menolong angkat barang pun cukuplah. Senang kami buat kerja dengan pantas. Kita nak bantuan tenaga kita nak. Dengan RM1 yang ke mana kami total loss. Habis. Kami perlukan sangat tenaga-tenaga daripada pihak yang berkenaan lah. Contoh pihak tentera ke apa kan. Sebabnya mungkin lah sebab kita keadaan sini kita nak bersihkan rumah. Kalau kami pun juga nak angkut barang-barang ni memang tak terdaya dah sangat-sangat rasanya. Masalah dia yang kita hadapi kat sini ialah nak unggah barang-barang yang ada di depan rumah ni kan. Masalahnya kita takut macam-macam penyakit yang ada kan dengan bau busuk punya. Itu salah satulah. Dah 5 hari dah. Kan tak? Banyak barang tepi jalan ni tak tersusun lagi. Bila masalah dia barang banyak tepi jalan, kereta nak masuk pun tak boleh. Banjir kali ini juga disifatkan penduduk yang terburuk pernah dialami. Lembaga Tabung Haji TH memperuntukkan sumbangan sejumlah 1.6 juta ringgit bagi membantu golongan terjejas banjir di seluruh negara. Kenyataan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan TH, Datuk Seri Amrin Awaludin berkata, TH menyumbang bantuan kewangan, makanan dan khidmat pembersihan secara sukarela. Bantuan bakal diagihkan secara langsung atau melalui rakan strategik dan badan bukan kerajaan NGO.
TH turut bekerjasama dengan JAKIM melalui skuad musaadah dengan menyumbang pelbagai bentuk bantuan. Selain itu, beberapa agensi lain turut menghulurkan bantuan kepada penduduk terjejas banjir. Mengambil kira situasi banjir ketika ini, sesi persekolahan penggal ketiga 2021-2022 ditangguhkan seminggu. Sesi persekolahan sepatutnya bermula 2 Januari dan 3 Januari depan. Mengambil kira situasi banjir semasa di seluruh negara yang melibatkan murid, ibu bapa serta guru-guru sama ada secara langsung atau tidak langsung, juga yang melibatkan sekolah-sekolah sama ada sebagai pusat pemindahan sementara PPS ataupun sekolah yang terjejas teruk. KPM amat cakna dan prihatin dengan kebajikan guru, murid dan ibu bapa dalam konteks situasi banjir semasa. Kita sedar ini merupakan satu tempoh yang amat sukar bagi semua pihak dan kita fahami bahawa mereka memerlukan masa untuk kembali menyiapkan keperluan sebelum mereka dapat mulakan sesi persekolahan. Negeri kumpulan A iaitu Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu akan memulakan persekolahan pada 9 Januari. Manakala kumpulan B iaitu Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan pada 10 Januari. Baik, kita ke perkembangan ekonomi. Meningkatkan pembangunan dan pelaksanaan penyelidikan yang memberi tumpuan kepada pembangunan produk herba serta kajian keselamatan produk herba dan keberkesanannya. Syarikat Bumiputra Fatman Group Sdn Bhd yang bergiat aktif dalam industri herba bekerjasama dengan Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM bagi menjalankan penyelidikan herba. Menurut pengarah bersama Fatman Group Sdn Bhd Azman Muhammad, RM250,000 dana disumbangkan syarikat ini kepada UTHM untuk tujuan penyelidikan saintifik berkaitan herba warisan. Untuk peringkat awal, penyelidikan tertumpu kepada 2 herba utama iaitu Pria Katak dan Halia Hitam yang digunakan dalam produk keluaran syarikat berkenaan. Sebenarnya kita pilih UTHM sebagai pengkaji untuk produk Fatman ini sebab kita yakin dengan kemampuan UTHM yang memberi kajian yang lebih baik untuk kami dan dari segi kemudahan-kemudahan yang pada UTHM itulah yang menyebabkan kami yakin UTHM boleh memberi hasil yang terbaik untuk kajian produk supaya produk kami lebih berkualiti. Kajian melibatkan penyelidikan mengenai khasiat Fatman Kapsul Ekstra Pria dan Fatman Halia selain kajian keselamatan jangka panjang yang juga akan dijalankan pada masa hadapan. Menurut Azman, kedua-dua produk ini mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebenarnya Halia Hitam ni dia mengandungi herba yang terbaik yang telah digunakan di Thailand dan menurut kajian yang telah digunakan Halia Hitam ni juga mempunyai kadar antioksidan yang tinggi. Beliau menyatakannya selepas menandatangani MOU dan penyerahan mock check kepada pihak UTHM di Tok Bali, Kelantan. Syarikat yang berpengkalan di Besut Terengganu sejak 2017 ini telah berjaya melahirkan 300 usahawan. Pihaknya juga membuka lebih 1,000 peluang pekerjaan kepada golongan sekitar sekaligus membantu merancakkan ekonomi setempat.
Agrobank akan memperkenalkan skim perlindungan krop takaful khusus bagi membantu pelanggan yang ditimpa bencana alam. Penanggung tugas Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Khadijah Iskandar berkata, skim pertama seumpamanya di Malaysia itu dijangka mula dilaksanakan pada suku pertama 2022. Skim perlindungan krop takaful lanjutan kepada inisiatif sedia ada yang ditawarkan kepada pelanggan terjejas banjir. Alhamdulillah setakat ini kita telah pun mendapat kelulusan daripada Kementerian Kewangan dan kita perlu lagi mendapat kelulusan daripada pihak-pihak yang lain. Kita dijangkakan untuk dapat melancarkan pelaksanaan dulu ya untuk macam mana kita boleh laksanakan pada suku pertama tahun hadapan dan insya-Allah kita akan cuba memastikan yang takaful ini akan boleh dibeli oleh petani-petani kita dengan harga yang berpatutan sebelum musim tengkujuh yang akan datang. Itu adalah dalam perancangan kita. Skim pelindungan krop takaful berupaya memberikan perlindungan lebih baik terhadap perniagaan pelanggan menerusi pembayaran pampasan dan tuntutan yang lebih mudah dan cepat. Aliran positif dalam kebanyakan indikator utama pada Oktober lalu menandakan pemulihan ekonomi yang stabil. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, ekonomi negara dijangka bertambah baik dalam tempoh terdekat berdasarkan trajektori pemulihan ekonomi global. Jangkaan ini selari prestasi tahunan indeks pelopor IP yang berkembang 0.3% pada Oktober 2021 sekaligus mencerminkan prospek lebih optimistik pada bulan-bulan akan datang. Menerusi sorotan statistik ekonomi Malaysia siri ke-12 jelasnya, bagi tempoh 9 bulan pertama tahun ini, ekonomi negara tumbuh 3% berbanding negatif 6.4% tempoh yang sama tahun lalu. KDNK Malaysia jelasnya diunjur tumbuh 3 hingga 4% tahun ini dan berkembang 5.5% hingga 6.5% pada 2022. Mengulas senario ekonomi terkini dari segi sektor luaran, jelas beliau, jumlah dagangan meningkat berterusan kepada 26.5%. Indeks pengeluaran perindustrian IPP naik 5.5% berbanding Oktober tahun lalu didorong peningkatan dalam indeks pembuatan dan indeks elektrik. Pemain badminton negara perlu konsisten. Gajah Perang raih kelebihan selesa di Singapura. Terima kasih Dia dan Faris. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Dimulakan dengan perkembangan sukan badminton, konsistensi menjadi kunci utama. Itu penegasan yang dibuat Timbalan Pengarah Kejuruteraan Persatuan Badminton Malaysia BAM Reksi Manaki selepas melihat prestasi pemain-pemain negara dalam beberapa kejohanan utama tahun ini. Menurut Reksi, kemahiran dan teknik sahaja tidak mencukupi jika gagal mengekalkan momentum ketika menyertai kejohanan. Performance ataupun result dari player kita di beberapa turnamen di Europe since Sudirman Cup saya rasa semua berikan yang terbaiknya, tapi itu tidak diikuti dengan konsisten performance di Thomas Cup dan juga di Denmark Open, France Open dan juga di 3 turnamen di Bali. Dan last itu actually big chance ya, khususnya buat Aaron dengan So itu big chance, even Lee Sicia juga itu big chance ya untuk break itu kerinduan atau penantian yang lama dari masyarakat, khususnya untuk masyarakat Malaysia dan juga negara Malaysia ya, untuk bisa ada muncul itu juara dunia ya. Saya harus tunggu dengan jurulatih khususnya untuk di Beregu untuk saya akan berdiskusi dengan mereka apa pasal sampai performance itu inconsistent ya.
Untuk setakat ini yang sejauh ini yang saya sudah kerjakan selama saya start dari 1 hari bulan sampai hari ini masuk ke 3 minggu setengah lah, ya. Itu saya mostly fokus kepada player punya mindset, player punya physical, player punya strength, dan juga bagaimana mereka harus behave dalam lapangan. Menurutnya, perbincangan dengan barisan jurulatih bakal mencari kaedah terbaik bagi memastikan pemain dapat beraksi pada tahap seperti yang disasarkan. Sesi latihan juga menurut Reksi akan ditambah baik agar lebih relevan buat pemain. Beliau berkata demikian kepada media di Bukit Kiara semalam. Perkara itu turut diakui Presiden BAM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria. Menurutnya, modul latihan yang lebih baik perlu dirangka bagi mempersiapkan pemain dari segi mental dan fizikal. Tegas beliau, isu konsistensi dilihat membelenggu kem negara, terutama pemain muda dalam 9 kejohanan tahun ini bermula dari Piala Sudirman di Finland. Bila kita berhadapan dengan pemain-pemain muda, kita berhadapan dengan masalah-masalah inkonsistensi, masalah mental dan physical endurance, yang mana perkara-perkara ini jelas menunjukkan bahawa kita masih lagi jauh untuk kita mendapat kejayaan-kejayaan besar. Bagaimanapun, katanya secara keseluruhan pemain-pemain muda negara telah menunjukkan peningkatan dan ia merupakan perkembangan positif buat Malaysia. Atlet kebangsaan perlu diberi satu lagi peluang untuk buktikan prestasi diri mereka tahun depan. Menurut Setiausaha Agung Persatuan Renang Malaysia MS Mai Chen, ia sebagai usaha untuk kekal dalam program latihan kendalian Majlis Sukan Negara MSN. Jelas Mai, MSN perlu meneliti semula penetapan yang dibuat kerana atlet kehilangan pencapaian 2 tahun lalu berikutan pandemik COVID-19. Tambahnya, ia tidak adil buat atlet yang sebelum ini terkurung di dalam MSN dan berlatih bersungguh-sungguh siang dan malam serta ada yang mengalami tekanan mental. Walaupun beberapa atlet mempunyai peluang untuk bertanding pada Olimpik Tokyo Julai lalu, Mai melihat kebanyakan mereka tidak dapat bersaing dengan rasa pertandingan sebenar kerana kekurangan aksi kompetitif menjelang tamasya sukan terbesar di Jepun itu. Baru-baru ini MSN menetapkan pencapaian di peringkat kejohanan tertinggi sejak 2019 sebagai petunjuk prestasi utama KPI untuk membolehkan atlet kekal dalam program latihan kendalian MSN bermula 2022. Penetapan syarat lebih ketat itu dibuat susulan tiada peruntukan khusus untuk meneruskan program podium yang berakhir sebaik tamat Sukan Olimpik dan Paralimpik Tokyo 2020. Ia menyaksikan hanya 288 atlet yang benar-benar layak dikekalkan bagi mengikuti program latihan sepenuh masa menjelang 3 tamasya utama tahun depan, iaitu Sukan SEA Hanoi Vietnam, Sukan Commonwealth di Birmingham, United Kingdom serta Sukan Asia dan Para Asia di Hangzhou, China. Pejabat Pesuruhjaya Sukan PJS mengambil perhatian serius mengenai kenyataan yang telah disiarkan oleh sebuah akhbar tempatan semalam yang bertajuk PJS Iktiraf 14 Ahli Gabungan PAFA. Menurutnya, kenyataan yang mendakwa pihaknya telah membuat keputusan bahawa pemecatan 12 ahli gabungan persatuan itu tidak sah kerana tidak mengikut perlembagaan adalah tidak tepat. Kenyataan itu turut mendakwa PJS mengiktiraf Kongres Luar Biasa Persatuan Bersepak Perak PAFA anjuran 14 ahli gabungan pada 19 Disember 2021. Sehingga kini PJS masih belum menerima sebarang laporan mengenai kongres yang telah diadakan dan tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan dalam menentu sah atau mengiktiraf mana-mana pihak dalam menerajui PAFA. Menurut PJS, adalah wajar pihaknya meneliti terlebih dahulu laporan tersebut dan membuat semakan sebelum membuat sebarang keputusan. Namun disahkan bahawa PJS telah menerima kunjungan daripada Persatuan Bersepak Melayu Perak pada 9 Disember 2021 mewakili ahli gabungan PAFA. Ia bagi membuat aduan mengenai pemecatan ahli gabungan yang didakwa dibuat tidak mematuhi perlembagaan. Dalam hal ini, PJS telah mengadakan perjumpaan dengan pihak berkaitan pada 20 Disember 2021 bagi mendapatkan penjelasan dan dokumen-dokumen sokongan bagi menentusahkan dakwaan yang telah dibuat. PJS menyarankan agar merujuk pihaknya bagi mendapatkan maklumat yang tepat.
Sejajar dengan persiapan rapi yang telah disusun dalam tempoh 3 bulan ini, satu mesyuarat pengurusan Penang FC telah diadakan. Ia melibatkan ketiga-tiga pasukan Piala Belia, Piala Presiden dan Liga Super. Menerusi satu kenyataan di laman Facebook kelab berkenaan, perbincangan menjurus kepada perancangan 3 tahun ke hadapan bermula 2022 hingga 2024 dengan sasaran lebih meluas. Ia termasuk pencapaian yang disasarkan untuk Sukma dan membuka peluang yang lebih untuk anak-anak Pulau Pinang yang bercita-cita menjadi pemain bola sepak profesional. Perancangan yang dibuat mengambil kira harapan para penyokong dan pihak penaja berterajukan keputusan yang baik dan nilai pasaran tinggi terhadap aset-aset yang diharapkan mampu menjana dana lebih kukuh pada tahun hadapan. Perbincangan juga melibatkan perancangan meneruskan projek klinik bola sepak dan aktiviti tanggungjawab sosial korporat, program libat urus dan sesi dialog dengan wakil-wakil penyokong, pihak media dan pekritik sukan bola sepak turut dijadualkan pada 31 Disember ini di lokasi yang akan dimaklumkan. Bertemu kembali. Ketika pelbagai agensi mengkoordinasi pengurusan banjir di beberapa negeri terjejas, kawalan sempadan negara terus diperketat National Task Force NTF. Terbaharu operasi benteng khas OBK telah digerakkan bermula 19 Disember dan berakhir semalam di perairan dan pesisir pantai Selangor, berjaya mencapai objektif operasi. Laporan bersama wartawan Farhana Azwani Ismail. Aset-aset terlibat dalam OBK bagi komponen maritim melibatkan 2 kapal TLDM masing-masing KD Lekiu dan KD Teguh Samudra, 5 bot TLDM, 6 bot Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dan 4 bot Pasukan Polis Marine PPM. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang mengakui Selangor merupakan salah satu dari 6 paksi utama kegiatan jenayah rentas sempadan dan penyeludupan yang aktif di pantai barat Semenanjung. Kedudukan geografi Selangor di sebelah barat yang terbuka serta hampir dengan perairan sempadan negara jiran menjadi faktor laluan masuk sindiket secara haram. Laluan ini juga digunakan bagi aktiviti jenayah rentas sempadan serta kemasukan parti dari warga negara Indonesia, pengedaran barang-barang terlarang iaitu dadah dan barangan tidak lulus cukai, rokok dan minuman keras, serta menjadi laluan kemasukan parti Rohingya yang berada di Indonesia untuk memasuki Malaysia. Tambahan pula dengan pembukaan sektor ekonomi serta pertumbuhan semula ekonomi negara, serantau yang dilihat masih dalam kadar perlahan, ianya menjadi situasi tersebut sebagai push dan pull factor kemasukan parti negara ini. Sindiket penyelundupan barang tidak lulus cukai pula terkenal dengan menggunakan laluan Selat Melaka, di mana peningkatan besar penyeludupan ini di perairan negara menunjukkan penjenayah menular modus operandi dan membina ekosistem logistik baru dengan mengambil kesempatan daripada perairan Malaysia yang luas. Pihak NTF juga memandang serius pengaliran masuk parti Myanmar dari sempadan Malaysia Thailand yang meningkat kepada 82 individu dalam tempoh 5 hari kebelakangan ini. Sehingga 21 Disember lepas, Op Benteng berjaya menahan seramai 17,272 parti, 1,215 tekong dan 963 penyeludup. Dalam tempoh yang sama, Op Benteng juga telah merampas 581 kapal atau bot dan 2,843 kenderaan darat. Kumulatif rampasan mencecah 700 juta ringgit. Pelaksanaan Op Benteng ini bukan sahaja dapat mencegah kemasukan pendatang asing tanpa izin parti, malah Op Benteng juga dapat mencegah aktiviti jenayah rentas sempadan yang lain seperti penyeludupan barangan tidak lulus cukai, dadah dan sebagainya. Kejayaan ini sudah semestinya hasil daripada perancangan yang teliti daripada agensi keselamatan dan juga penguatkuasaan yang terlibat dalam Op Benteng. Laporan Farhana Azwan Ismail, Berita RTM. Baik, wartawan Ravin Sanmugam pula mengikuti simulasi tangkapan parti oleh komponen daratan Op Benteng di Banting, Selangor. Kita ikuti laporannya. 6 lokasi jadi tumpuan Op Benteng iaitu perairan utara Selat Melaka, perairan Selangor, perairan Johor Tenggara, sempadan daratan Malaysia Thailand, sempadan daratan Sarawak dan Kalimantan serta perairan pantai timur Sabah. Simulasi Op Benteng di Pantai Baru Murib ini disertai anggota tentera,
PDRM termasuk Pasukan Gerakan Am PGA, Pasukan Gerakan Udara PGU dan Pasukan Polis Marin PPM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jabatan Imigresen dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Simulasi bertujuan memperlihatkan situasi sebenar operasi mengesan parti yang cuba masuk ke negara ini. Sebaik sahaja menerima laporan pendaratan sekumpulan parti pada pukul 4 petang, lebih 20 anggota daripada National Task Force NTF mengambil kedudukan untuk ke lokasi yang dilaporkan. Parti yang ditahan hari ini telah diserahkan kepada polis Diraja Malaysia untuk tindakan susulan. Ketika ini, seperti mana anda saksikan di sini, Kementerian Kesihatan sedang melakukan ujian saringan COVID-19 terhadap parti yang ditahan. Menurut penolong pegawai pemerintah Batalion 4 PGA, DSP Ibrahim Usin, parti akan membayar antara RM1,000 hingga RM2,000 kepada tekong sebelum memasuki Malaysia. Maknanya ada satu pihak kedua yang menguruskan kemasukan parti ini, sama ada daripada tekong laut ataupun tekong darat. Yang tu kita akan memberi fokus supaya tidak ada yang satu pihak yang kedua ni menguruskan kemasukan parti. Pihak parti ni dia akan bayar kepada dua pihak. Satu tekong laut dan juga tekong darat. Sehinggalah dia pergi kepada sektor pekerjaan. Mana dua pihak ni yang menguruskan mereka. Op Benteng Khas dilaksanakan selama 5 hari. Operasi yang bermula 19 Disember lalu itu bertujuan menguji keupayaan aset sempena Operasi Benteng Khas 19. Op Benteng dilakukan dengan pematuhan SOP tangkapan dan COVID-19 yang ditetapkan kerajaan. Pihak berkuasa bersedia dengan aset yang dimiliki dalam apa jua situasi dan ancaman yang cuba mengganggu kesejahteraan serta kedaulatan negara termasuk kemasukan parti. Robinson Mugam, Berita RTM. Baik saudara, ini pula perkembangan tanah runtuh yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan agar siasatan kejadian tanah runtuh di Jalan Palimbayan Indah, Kampung Sungai Penchala dilakukan secepat mungkin. Al-Sultan Abdullah bertitah demikian semasa berangkat melawat penduduk terjejas akibat tanah runtuh di Pusat Pemindahan Sementara Sekolah Kebangsaan Sungai Penchala, Jalan Damansara, Kuala Lumpur. Apa yang boleh saya nyatakan begitu amat sedihlah, amat simpati, namun kita semua harus menerima ujian Allah ini dan harus bersabarlah, banyak bersabar. Mana-mana pihak, mana-mana insan yang penuh bersabar tetap akan diberi kebaikan kemudian hari nanti. Dan saya amat simpati dan saya harap semua pihak harus berganding bahu membantu, ya, baik perserokongan, baik NGO, baik syarikat, tambah lagi kerajaan, tambah lagi agensi-agensi kerajaan harus tampil dan membantu, ya, sekadar mana yang mampu supaya kita dapat membantu menolong mereka-mereka ini. Masuklah saya pun, ya. Dalam lawatan ini, Al-Sultan Abdullah berkenan meluangkan masa hampir sejam menyantuni dan beramah mesra bersama penduduk terjejas tanah runtuh. Sri Paduka Baginda turut mengurniakan sumbangan kepada 43 buah keluarga. Dia bagi tahu jaga kesihatan sebab saya keadaan macam ni kan. Dia kata nanti duduk rumah baru, ya, dia kata. Alhamdulillah lah sebab ada pemimpin kita yang nombor satu ni, dia prihatin dengan kita lah. Harapan supaya diorang dapat bagi penempatan secepat mungkin lah sebelum saya bersalin kan. Nanti apa pantang semua. Istilah terharu dia sebab dia macam ambil berat kan kat kita. Rasa gembira lah sebab kita ada keadaan kesusahan macam ni kan. Lagi masa saya keluar pada rumah 11 pinggan je, jadi dia bagi macam gembira lah bagi saya. Saya ucapkan terima kasih lah pada Tuhan kita.
Tak ada bersabarlah bilang. Nanti dia akan pergi tengok, kata dia. Katanya jangan duduk lagi situ, kata. Pindahlah. Senanglah hati. Ada ketua tengok kan. Kejadian tanah runtuh di Jalan Palimbayan Indah, Kampung Sungai Penchala berlaku pada 20 Disember kira-kira pukul 1.20 pagi. Baik, kejadian tanah runtuh di kawasan itu disifatkan sebagai mimpi buruk. Rata-rata penduduk yang ditemui masih trauma ekoran rumah yang musnah dan masih tidak selamat untuk didiami. Menurut penduduk terjejas, Nur Azwani Muhammad Jamin, sebelum kejadian itu, hujan turun dengan lebat selama 2 hari secara berterusan. Malah, sewaktu pagi pada hari kejadian, beliau berasa pelik kerana keadaan sekeliling terlalu sunyi tanpa sebarang bunyi unggas seperti kebiasaan. Saya dapat rasa saya kena tolak sebab saya ingat lagi macam mana bunyi pasir tu tolak saya. Saya ingat lagi macam mana bunyi mak saya menjerit minta tolong. Menjerit-jerit cakap, kata Wani tolong mak tersepit, tolong mak tersepit. Ya mak, Wani pun tersepit. Lepas tu kebetulan telefon kat tangan saya tu tak ada. Sebab saya memang tengah bercakap dengan, baru lepas bercakap dengan suami saya pasal elektrik tu. Saya terus telefon tengah saya tengah menggigil gitu, saya cuba kat telefon. Lepas tu line pun tak berapa nak cantik masa tu, mungkin sebab dah runtuhan macam tu kot. Telefon saya pun ada dah bergegar semua. Last saya dapat telefon tu, suami saya kata dia, bang tolong kami dah dalam runtuhan. Saya jerit 3 kali Allahu Akbar sekuat hati. Lepas tu 3 kali lagi saya cakap tolong. Lebih memilukan, kucing kesayangannya turut hilang dan tidak dapat diselamatkan semasa kejadian. Saya sedih sebab tak dapat selamatkan kucing saya. Seekor je dapat selamat, lagi 3 ekor tu saya tak tahu kat mana. Sebab saya pun tak tahu dah macam mana, saya dah tak boleh nak fikir apa. Kalau dapat bina pun, diorang kata kat kawasan tu pun berair kan. Mungkin nak perlukan masa yang lama lah untuk bagi tanah tu betul elok balik, cantik balik, rata balik lah untuk bina balik rumah kat sana lah. Ibu Nur Azwani yang turut terperangkap sewaktu kejadian berjaya diselamatkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Mengalami kecederaan serius pada kaki kanannya dan kini masih menerima rawatan di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Bagi Saripah Saman pula, beliau yang merupakan seorang ibu tunggal berharap agar rumahnya yang musnah dapat dibina semula. Jadi tak ada apa-apa macam-macam dari segi keuangan nak masuk pun tak ada kan. Jadi Kak Fah harap dapat bantuan lah sebuah rumah. Ataupun di repair rumah tu balik ke apa ke, atau pulang lah. Aksi seorang lelaki menangkap ikan patin bersaiz besar ketika banjir mencuri tumpuan ramai. Ikan berkenaan ditangkap di tengah jalan yang dinaiki air dibantu 2 individu. Hasilnya bukan satu, tetapi beberapa ekor ikan patin besar berjaya ditangkap. Setiap peniaga ada caranya tersendiri untuk menarik pelanggan. Lelaki ini menggunakan gerudi tangan untuk membancuh kopi buatannya. Gerudi itu telah diubah suai pada hujungnya dengan menggunakan sudu. Sehingga kini ia mendapat lebih 130,000 tanda suka. Seekor anak lembu dilahirkan 2 kepala di Nova Venecia, Brazil 13 Disember lalu. Pemiliknya, Delcy Busato, berkata anak lembu berkenaan tidak dapat bangun dan makan secara normal. Ia dilihat lemah dan diberi minuman melalui botol. Video seorang anggota bomba melepaskan seekor ular tedung selar ke hutan menarik tontonan ramai. Saiz ular itu yang besar membuatkan ramai yang geli dan takut. Namun ramai yang memuji keberanian dan kepakaran anggota bomba tersebut.
Baik saudara, berita perdana edisi 24 Disember 2021 berakhir di sini. Terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua kerana kita keluarga Malaysia. Dapatkan perkembangan yang sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di www.beritartm.gov.my. Ya, kami tinggalkan anda dengan visual kesan banjir di Mentakap Pahang. Ayuh, keluarga Malaysia doakan keselamatan dan kesejahteraan penduduk terjejas banjir. Yang sahih di Berita RTM. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam sejahtera, kita jumpa lagi.